Okey, para pelajar, kita sambung lagi. Seperti yang cikgu ceritakan tadi ialah mengenai Yang di-Pertuan Negeri tidak turut serta dalam mesyuarat khas melibatkan institusi beraja seperti Yang di-Pertuan Agong. Maksudnya di sini ialah Yang di-Pertua ni ataupun TYT, Tuan Yang Terutama ini, ada 4 seperti yang cikgu cakapkan tadi. Di Sabah, di Sarawak, di Melaka, di Penang. Kat sana dia memperkenalkan TYT, Tuan Yang Terutama ataupun Yang di-Pertua. Okey, baik. Yang di-Pertua ini, TYT ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong untuk pengetahuan awak. Macam mana dia lantik? Dia ambil orang yang banyak memberi sumbangan kepada negara. Contohnya di Melaka. Dulu, untuk pengetahuan awak, Datuk Khalil Yaakob pernah menjadi Menteri Besar Pahang. Tapi lama-kelamaan disebabkan dia ni adalah memberi sumbangan yang besar kepada negara, dia pernah menjawat jabatan Menteri Besar dan lain-lain, dan dia dilantik oleh Sultan menjadi TYT di negeri Melaka. Sama juga seperti untuk pengetahuan awak, TYT ni sama saja seperti kuasa sama seperti raja, sultan ataupun raja, tapi dalam majlis raja-raja Melayu dia tidak boleh mengundi, itu je. 9 orang raja tambah lagi 4 TYT. Dia tak boleh mengundi apa-apa. Contoh nak mengundi apa-apa perkara pun, dia tidak boleh angkat tangan dalam majlis raja-raja. Itu je fungsi dia. Boleh faham tak maksud cikgu? Okey, contoh kalau awak tak faham lagi macam ni. Kalau orang Kelantan dia nak jadi TYT negeri Melaka, boleh tak? Jawapannya adalah boleh. Boleh. Tapi kalau orang Kelantan nak jadi TYT negeri Sabah dan Sarawak, boleh tak? Jawapan dia tak boleh. Kenapa? Disebabkan di Sabah dan Sarawak ni dia masuk ke dalam Malaysia melalui perjanjian Malaysia 1963. Untuk pengetahuan, ada perjanjian iaitu Sabah dan Sarawak mengemukakan perkara Akta 20, iaitu apa-apa perkara mesti melibatkan untuk masyarakat dia sahaja. Boleh faham tak? Dia masuk melalui perjanjian dengan Sabah dan Sarawak ni melalui perjanjian. Sebab tu TYT ni hanya untuk orang dia sahaja. Boleh faham Okey, baik. Kita pergi pula kepada kedudukan Majlis Raja-Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey. Tugas-tugas ataupun kedudukan Majlis Raja-Raja dalam Perlembagaan Persekutuan dan fungsi Majlis Raja-Raja, kita boleh lihat yang pertamanya adalah memilih Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya. Majlis Raja-Raja ni peranan dia adalah memilih Yang di-Pertuan Agong dan seorang timbalannya setiap 5 tahun sekali lah, rotation melalui 9 orang raja itu, rotation. Sekarang ni ialah Raja Pahang Sultan sekarang ni ialah Sultan Pahang Okey, seterusnya ialah bersetuju atau tidak bersetuju sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Ini tugas-tugas fungsi Majlis Raja-Raja. Contohnya baru ni, yang terbaru, Perdana Menteri telah mohon dengan Sultan mengenai darurat tanah Melayu kan, darurat kesihatan. Itu pun perlu dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja Melayu. Boleh tak kita memperkenalkan darurat ini? Okey, baik. Menjadi rujukan dalam sebuah dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Sarawak dan Sabah dan kepentingan sahkang lainnya, dan Majlis Raja-Raja ini juga sebagai satu rujukan kepada orang Melayu. Okey, memperkenalkan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Okey, baik.
memperkenalkan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Maksudnya di sini, pindaan perlembagaan ini untuk pengantar awak, apa-apa perkara yang melibatkan penggubalan undang-undang di Dewan Rakyat, selepas Dewan Rakyat, dia pergi ke Dewan Negara. Lepas Dewan Negara, barulah dia pergi kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey. Itu bergantung kepada Agong lah untuk cop mohon tersebut. Nak menurunkan cop mohon untuk kelulusan ataupun tidak. Tapi untuk pengantar awak di Malaysia ini, sistem dia begini. Mungkin kalau awak belajar dalam buku undang-undang pengajian asas pengajian di Malaysia ini, setiap undang-undang itu yang dibentangkan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara, last sekali adalah Yang di-Pertuan Agong, betul tak? Sekiranya Agong tidak menurunkan mohon cok pun sekalipun, selepas daripada 60 hari, dia tetap akan menjadi undang-undang apabila dia melepasi Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kenapa jadi macam tu? Disebabkan dia dianggap proses matang. Dia anggap menjadi proses matang. Sebab melalui Dewan Rakyat, Dewan Negara. Bukan senang melalui Dewan Rakyat, Dewan Negara ni undang-undang. Kena ada kelulusan Dewan Rakyat, baru pergi Dewan Negara. Dia dianggap proses matang daripada Dewan Rakyat, Dewan Negara. Sebab yang berada Dewan Rakyat itu bukan calon orang, dan yang berada di Dewan Negara itu bukan calon orang. Contoh, saya bagi contoh satu lah. Pindaan perlembagaan, perkara-perkara tertentu. Untuk pengetahuan awak, dulu raja ni dia berkuasa mutlak tau. Berkuasa mutlak. Tapi setelah daripada Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, dulu dia tidak dikenakan undang-undang pun untuk pengetahuan awak. Tapi setelah daripada Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, pada masa tersebut berlakunya satu kes di mana ada seorang raja di negeri Johor. Dia telah membunuh seorang KD golf. KD golf ni orang yang bawa peralatan golf lah. Jadi dia menggunakan batang tu disebabkan oleh salah faham semasa bermain golf di padang itu. KD ni dia tersuka ataupun tergelak. Jadi tidak sengajanya raja tu mengambil batang kayu golf tu memukul KD tu, menyebabkan meninggal dunia. Jadi melalui peristiwa tersebut, Perdana Menteri Malaysia pada masa tersebut, iaitu Dr. Mahathir Mohamad, telah memperkenalkan perlembagaan yang baru, pindaan perlembagaan. Raja pun akan dikenakan tindakan undang-undang sekiranya dia melakukan jenayah. Boleh faham tak? Dalam masa 60 hari, kalau tak sign pun dia tetap juga akan menjadi undang-undang. Tapi itu sebagai pengetahuan awak lah. Tapi dalam sejarah Tingkatan 5 ni, awak perlu tahu ialah yang pertamanya ialah undang-undang itu pergi ke Dewan Rakyat, pergi ke Dewan Negara, lepas tu diturunkan cok mohon oleh Yang di-Pertuan Agong. Ni saya cerita sebagai pengetahuan asas kepada awak. Bila Yang di-Pertuan Agong tak cok sekalipun, tetap juga akan menjadi undang-undang. Itu maksud saya. Okey, nombor 6, perkenangan perubahan persepadan negeri setelah mendapat perkenan raja negeri berkenaan. Jadi memperkenan perubahan sepadan negeri setelah mendapat perkenaan raja negeri berkenaan. Dan nombor 5, menjadi lembaga pengampunan bagi sesuatu kes. Ini sangat menarik juga untuk pengetahuan awak. Raja ni dia ada kuasa pengampunan. Yang terutamanya adalah Yang di-Pertuan Agong lah. Dia ada kuasa pengampunan. Untuk pengetahuan awak, contohnya kita sambut hari keputeraan baginda kan. Sambut keputeraan baginda. Contohnya awak ada kesalahan
membunuh tanpa niat, tanpa sengaja lah. Bila awak berada dalam penjara, awak seseorang penjenayah itu melakukan perkara baik, ialah tingkah laku yang baik lah. Lama kelamaan hari keputeraan baginda itu, awak boleh pergi mohon dengan Yang Pertuan Agong untuk pengampunan. Boleh mengampun kesalahan orang. Tu best tu. Boleh faham tak? Dia ada kuasa pengampunan di situ. Okey, seterusnya memberi nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu. Ada lagi lah tu je. Okey, baik. Faham tak? Okey, maksud yang cikgu jadi ialah fungsi Majlis Raja-Raja. Yang pertama, memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan. Yang kedua, bersetuju tak bersetuju sebaran undang-undang. Memulakan persetujuan Majlis Raja. Menjadi rujukan semua perubahan dasar. Memperkenalkan pindaan perlembagaan perkara tertentu. Memperkenalkan perubahan sempadan. Menjadi lembaga pengampunan. Memberi nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu. Okey, kita pergi lagi. Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey. Yang di-Pertuan Agong dan Raja, institusi Yang di-Pertuan Agong. Jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan selepas kemerdekaan, dipilih di kalangan Raja Pemerintah daripada 9 buah negeri dalam Persekutuan, dan pemilihan dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja menurut Perlembagaan Persekutuan dan peraturan-peraturan Majlis Raja. Jawatan Timbalan dan Pertuan Agong diwujudkan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan Kuah Duli Yang Mulia Si Paduka Baginda Yang Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Muzaffar Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah, merupakan Sultan sekarang lah. Okey, kedudukan Yang Pertuan Agong kita boleh lihat sebagai Ketua Umum Negara, termasuk dalam perlembagaan 32 perlembagaan persekutuan yang menjadi punca kedaulatan, ketaatan, keperpaduan, kebebasan dan pemulihan negara. Okey, kita boleh lihat keutamaan kedudukan dalam persekutuan. Yang kita tengok Yang di-Pertuan Agong, Raja Pemasyuri Agong, Raja-Raja dan Pemangku Raja, Yang Tua bagi negeri-negeri, Bekas Raja, Pemasyuri Agong, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Okey, baik. Kuasa dan peranan Yang di-Pertuan Agong. Kuasa dan peranan Yang di-Pertuan Agong kita boleh lihat kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan kuasa kehakiman. Eksekutif ni pemerintahan, perundangan adalah undang-undang, kehakiman mahkamah lah. Kita tengok kuasa eksekutif. Pelantikan Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Untuk pengetahuan awak, YDPA ni melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang baik pada budi bicara baginda, mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Maksudnya di sini berkuasa melantik Perdana Menteri. Okey, seterusnya adalah ketenteraan. Yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tinggi keseluruhan Angkatan Tentera Malaysia. Dia dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera yang bertanggungjawab di bawah kuasa baginda. Maksudnya ini ialah Yang di-Pertuan Agong ni adalah ketua melalui Angkatan Ketenteraan. Yang ketiga, melantik jawatan penting. Yang di-Pertuan Agong ni, untuk pengetahuan awak, dia melantik Peguam Negara, melantik Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara. Pelantikan Sejarah Pilihan Raya SPR, Ahli Suruhanjaya Polis, Sejumlah ahli dalam Angkatan Tentera. Itu. Diplomatik. Tugas Yang di-Pertuan Agong ialah melantik diplomatik Malaysia ke luar negara dan juga menerima dan menghadap diplomatik asing sebelum mereka mula menjalankan tugas di Malaysia. Okey, baik. Kita tengok kuasa perundangan. Yang pertama, kuasa perundangan. Yang di-Pertuan Agong memperkenalkan sesuatu rang undang-undang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan di Dewan Negara. Seperti yang saya cakap tadi.
selepas daripada pembentangan rang undang-undang Dewan Rakyat, lepas itu kepada Dewan Negara, dan seterusnya adalah melalui Yang di-Pertuan Agong untuk dicop, diperkenalkan sebagai undang-undang. Okey, persidangan parlimen. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa memanggil parlimen bersidang dan berkuasa memberhentikan dan memubarkan parlimen. Kalau YDPA kata bubar parlimen, bubarlah parlimen. Agama merupakan ketua agama Islam di negeri baginda sendiri, wilayah Persekutuan Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Maksudnya Yang di-Pertuan Agong ni menjadi ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tiada raja lah. Contohnya seperti di Pulau Pinang. Okey, Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga serta melindungi kedudukan keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera Sarawak dan Sabah, dan melindungi kepentingan sah kaum Kelauan. Okey, tugas-tugas juga kita boleh lihat mengistilahkan darurat. Ni baru je darurat. Yang di-Pertuan Agong boleh membuat pengisytiharan darurat. Pengisytiharan darurat dibuat setelah baginda memastikan kebenaran wujudnya keadaan yang mengancam keselamatan awam dan ekonomi. Contohnya seperti hari itu, seperti sekarang lah. Agong ni memperkenalkan darurat kesihatan. Memang betul lah. Sekarang ini adalah COVID sedang mengganas. Okey, kuasa kehakiman. Kita boleh lihat Yang di-Pertuan Agong melantik hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berundi dengan Majlis Raja-Raja. Dan hakim Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Atasan terdiri daripada Agong ni dia lantik Ketua Hakim Negara. Yang kedua, Presiden Mahkamah Rayuan. Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah. Hakim Mahkamah Persekutuan. Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi. Maksudnya semua ini adalah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey. Kuasa kehakiman, kuasa pengampun. Seperti yang cikgu cakap tadi, YDPA ni ada kuasa pengampunan dalam hal jenayah. Seorang yang sudah dihukum dan boleh memohon keampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Dan baginda akan membuat dan bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Contoh yang berkuasa mengampunkan, menangguh dan meringankan hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah Adil Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan. Okey, boleh faham maksud cikgu? Kuasa pengampunan, contohnya ada seorang tu yang terlibat dengan pembunuhan ke, melakukan jenayah bunuh ke tanpa sengaja ke, hukuman mati ke, hukuman penjara seumur hidup. Contoh hari keputeraan baginda, boleh mohon. Okey, baik. Amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Kita tengok pilihan raya. Pilihan raya ni elemen penting menandakan wujudnya amalan demokrasi yang diadakan selama tempoh 5 tahun sekali, dan kempen pilihan raya membolehkan rakyat mengenali calon. Dan rakyat menyemak nama daftar milih sebelum mengundi. Undi dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telus dan sistematik. Undi ialah rahsia dan bukti keabsahan kerajaan. Okey, kita ada pilihan raya seperti yang cikgu cakapkan tadi, dia 5 tahun sekali ada pilihan raya umum. Masa tu rakyat akan memilih pemimpin mana yang dia nak untuk dia angkat untuk memerintah negara ni. Okey, baik. Kebebasan asasi merupakan hak miliki oleh setiap individu. Kebebasan asasi yang pertama, kebebasan diri. Maksudnya kebebasan diri awak. Tiada seorang pun boleh ambil nyawa atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali undang-undang.
Tak boleh bunuh orang sesuka hati kecuali didapati bersalah dan dikenakan tindakan undang-undang. Kebebasan beragama. Islam ialah agama persekutuan. Penganut agama lain boleh mengamalkan agama masing-masing. Hak kebebasan berkenaan dengan pendidikan. Tidak boleh diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama, ras, keturunan dan tempat lahir. Kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Dan setiap warga negara berhak kepada kebebasan bersuara, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Okey, kita tengok kepada badan perundangan. Badan perundangan, kita boleh lihat komponen badan perundangan. Kita ada Parlimen yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara, Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri DUN. Okey, Parlimen, kita tengok. Badan perundangan tertinggi. Terdiri 3 komponen. Parlimen ni dia ada 3 komponen utama. Contohnya yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Okey. Di 2 komponen itu, Dewan Rakyat, Dewan Negara ni berkuasa gubal undang, membuat pindaan undang-undang, menyemak dasar kerajaan dan meneruskan pembelanjaan dan cukai baru. Ingat Parlimen ada yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat, Dewan Negara. Okey, yang di-Pertuan Agong. Salah satu komponen dalam badan perundangan. Dewan Negara, Dewan tertinggi dalam sistem perundangan negara, membahaskan rang undang-undang diluluskan oleh Dewan Rakyat. Okey, Dewan Rakyat. Dewan yang ahlinya dipilih rakyat melalui pilihan raya, mengubah dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. DUN setiap negeri kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya hanya ada ahli Parlimen. Terdiri daripada Sultan yang di-Pertuan Negeri, selaku Ketua Negeri, Speaker Dewan dan Adun, mengubah undang-undang di negeri. Okey, baiklah, macam inilah. Saya nak tanya awak lah contohnya. Bagaimana cara untuk menjadi ahli Dewan Rakyat ni? Cara untuk menjadi ahli Dewan Rakyat ni macam mana? Macam mana? Dewan Rakyat, ahli Dewan Rakyat ni untuk pengetahuan awak yang dipilih melalui pilihan raya. Yang awak duduk pergi, bukan awak lah, ayah awak pergi mengundi tu. Mengundi untuk ahli Dewan Rakyat lah. Dan juga untuk ahli Dewan Rakyat. Bagaimana nak jadi ahli Dewan Rakyat ni? Mesti umur 21 tahun ke atas. Kita nak undi dia umur 21 tahun ke atas. Warga negara Malaysia. Dan seterusnya ialah kalau kita nak jadi ahli Dewan Rakyat ni, wakil rakyat ni, tidak boleh memegang jawatan dalam kerajaan. Contohnya cikgu. Kalau cikgu nak jadi calon, nak jadi ahli Dewan Rakyat ni, nak jadi calon, cikgu kena letak jawatan cikgu sebagai cikgu dan barulah boleh masuk bertanding untuk mendapatkan untuk jadi ahli Dewan Rakyat ni. Maksudnya pemimpin dalam Dewan Rakyat ni semuanya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Okey, baik. Kalau Dewan Negara, Dewan Negara ni merujuk kepada orang yang sangat memberi jasa kepada negara. Orang ini akan diangkat menjadi ahli Dewan Negara. Contoh saya bagi satu. Datuk Jim Samsudin. Datuk Jim Samsudin tu yang awak tengok dalam cerita filem Lee dan sebagainya tu, ada kan seorang tu yang berlakon di Bukit Kepong dan sebagainya tu. Dia sebagai ahli Dewan Negara, dia memperjuangkan nasib seni di tanah Melayu. Seni ni banyak lah. Seni persembahan ada, seni filem ada, seni khot ada, seni di tanah Melayu. Orang yang sangat berjasa kepada negara diangkat menjadi ahli Dewan
ahli Dewan Negara. Okey, baik. Itu adalah badan perundangan. Badan eksekutif, jemaah menteri dan kabinet terdiri daripada Perdana Menteri dan menteri seperti Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan dan Menteri Kesihatan. Mengubah dasar melaksanakan pembangunan, Perdana Menteri menguasai jemaah pemimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran kerajaan persekutuan. Menteri mengetuai kementerian. Anggota jemaah menteri berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif dan setiap menteri mesti mempertahankan keputusan jemaah menteri. Dan ini, sekiranya menteri tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, beliau hendaklah meletakkan jawatan sebagai jemaah menteri. Contohnya awak menjadi jemaah menteri, contohnya Menteri Kewangan, awak kena sokong dasar-dasar kerajaan itu. Kalau tidak sokong, automatik awak perlu letak jawatan lah. Okey, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pada peringkat negeri, kuasa terletak pada sultan ataupun raja yang diputar negeri. Sebenarnya Malaysia, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun Exco, Sabah Sarawak, Kabinet Negeri. Dan pentadbiran diketuai oleh Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Okey, Badan Kehakiman diketuai oleh Hakim Negara. Kuasa kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah. Hakim dilantik memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan dan berperanan untuk mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat ataupun rakyat dengan rakyat. Mahkamah peringkat negeri iaitu Mahkamah Syariah dan Mahkamah Anak Negeri iaitu Sarawak dan Sabah. Fungsi bergantung kepada status mahkamah iaitu Mahkamah Atasan dan Mahkamah Bawahan dan Mahkamah Khas. Menyelesaikan konflik kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Okey, maksudnya beginilah. Badan kehakiman ini dia cerita tadi adalah peranan dia diketuai oleh Hakim Negara. Diketuai oleh Hakim Negara. Dan kehakiman ni peranan dia menyelesaikan konflik kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Maksudnya dia menyelesaikan masalah. Apa-apa yang perkara yang berbangkit mesti rujuk kepada badan kehakiman. Contoh, saya bagi contoh. Okey, dalam penggubalan undang-undang negara, dia ada kerajaan persekutuan dan dia ada kerajaan negeri. Okey, dalam kerajaan persekutuan, dalam kerajaan negeri, dia ada kuasa beransingan untuk pengetahuan awak. Contohnya, di setiap negeri itu ada kuasa tertentu. Contohnya adalah kuasa dari segi pembalakan. Pembalakan ini, dia kuasanya adalah di bawah kuasa kerajaan negeri. Kalau kerajaan pusat nak ambil balak tu, tak boleh. Jadi, bila kerajaan pusat ambil balak tu, contohnya macam ni lah. Dulu, Kelantan itu dia bawah kerajaan pembangkang dulu kan. Jadi, dia banyak balak di Kelantan tu. Kalau kerajaan persekutuan nak balak tu, tak boleh. Sebab termasuk dalam perlembagaan, pembalakan itu adalah di bawah kerajaan negeri. Apa-apa yang bertentangan dengan perlembagaan, undang-undang yang ditubuhkan pada masa itu, dia dianggap terbatal. Kena rujuk kepada badan kehakiman. Boleh faham tak maksud cikgu? Maksudnya badan kehakiman ni penentu untuk menyelesaikan masalah. Apa-apa perkara mesti pergi pada badan kehakiman. Okey, last sekali, keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Kita tengok gabungan unsur tradisional dan moden. Unsur tradisional, kedudukan raja sebagai warisan sosio-politik. Dan unsur moden, kita ada berparlimen berdasarkan Westminster, England. Kombinasi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen mengimbangi amalan demokrasi. Kita ada raja berperlembagaan dan yang kedua kita ada demokrasi berparlimen. Okey, kita tengok mekanisme semak dan imbang. Pemerintahan beraja ini mengimbangi pemerintahan demokrasi kecuali dalam hal politik, ekonomi dan dasar negara, keadaan konflik dan demokrasi dan juga pengasingan kuasa. Okey.
Kuasa budi bicara. Kita tengok kuasa budi bicara. Kuasa yang boleh serangkap oleh baginda tanpa mendengar ataupun menurut nasihat ketua kerajaan. Yang di-Pertuan Agong, soal pelantikan Perdana Menteri, kuasa tidak berkenan pemerintah pembuatan parlimen, raja, pelantikan menteri dan ketua menteri, kuasa tidak berkenan penuluran bom, bedon, kerjasama politik. Okey, baiklah. Terima kasih dan itu adalah keunikan amalan demokrasi di negara kita, mengamalkan raja berperlembagaan, raja yang berteraskan kepada menjalankan pentadbiran berdasarkan kepada ataupun pemerintahan berdasarkan kepada undang-undang. Dan yang keduanya adalah demokrasi berparlimen, pemimpin dipilih oleh rakyat. Okey, saya nak last kali saya nak tanya awak lah, sebagai seorang warga negara generasi Y, generasi Y kan, X ke Y awak ni. Okey, awak rasa pada pandangan awak lah, awak generasi Y, awak rasa patutkah kita mengekalkan demokrasi ataupun raja berperlembagaan ni? Untuk pengetahuan awak, raja berperlembagaan di negara dunia ini sebanyak 43 buah negara yang mengamalkan raja berperlembagaan. Contohnya Jepun, jiran kita Thailand, Belanda, Sepanyol, Kuwait. Semua itu adalah mengamalkan raja berperlembagaan. Saya nak tanya awak lah. Kenapa perlu kita pertahankan raja berperlembagaan ini? Kenapa kita tak buat republik macam Indonesia, Republic of Indonesia? Cuba awak jawab. Kenapa perlu kita mempertahankan raja berperlembagaan? Kenapa kita tak buat seperti Republic of Indonesia? Okey, baik. Untuk menjawab persoalan itu, pelajar kena kreatif. Yang pertamanya kita boleh lihat, raja itu adalah pertuanan Melayu. Kalau tak ada raja, maksudnya tiadalah rujukan untuk kita orang Melayu. Dan untuk mengatakan awak, ini adalah kerajaan ini di tanah Melayu sekarang ini adalah milik orang Melayu. Kalau kita buat macam Indonesia, Republic of Indonesia, samalah seperti kita tak adalah keistimewaan kita di tanah Melayu ni. Contohnya kita dengan kawan-kawan yang lain. Contohnya kota, kita ada MARA, kota untuk masuk universiti, UiTM. Kalau kita mengamalkan konsep republik, maksudnya samalah. Tak ada keistimewaan kita dengan kawan-kawan yang lain. Boleh faham tak maksud cikgu? Raja berperlembagaan, raja itu menjadi sultan atau raja itu menjadi rujukan kepada kita. Rujukan kepada orang Melayu. Menjadi lambang kemegahan, kehebatan kepada orang Melayu. Boleh faham tak? Kalau kita menghapuskan raja perlembagaan ini, sudah pastinya kita menghapuskan juga lambang orang Melayu itu. Boleh faham tak maksud cikgu? Jadi secara keseluruhannya kita kena pertahankan raja berperlembagaan ini. Okey, boleh faham tak? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.